our tepan. Okay, pagi ini. So tengok sudah berapa orang masuk? Ramai lagi belum masuk Okay, so siapa yang nak share? Cepat angkat tangan. Nanti tidak, nanti tak sempat Jangan last minute baru angkat tangan nanti masa sampai kita akan stop untuk sharing. Okay. So hari ini 3 words to express untuk express feeling saya adalah excited, lepas tu very powerful, dan juga very grateful, sangat bersyukur. Okay. So kita sangat excited, sangat powerful. Kenapa? Because kita lagi tinggal 3 bulan, tak sampai 3 bulan kita nak finish strong, kita nak cruising, dan tak sampai 1 minggu, tak sampai 1 minggu kita Sabtu ini kita ada apa? Kita ada 4th quarter kickstart. So pastikan anda semua sudah daftar. So hampir penuh lah, sudah 400, kalau tak silap sipu 470 packs sudah register. So kita tinggal tak sampai 30 last 30 seat saja. Okay. So kalau anda first time masuk Teppanyaki, anda belum daftar lagi cepat. Jangan kata sifu tak bagi tahu nanti ayah I miss. So you miss 1 quarter make start bermakna you kena tunggu 3 bulan tau. 3 bulan. Ini bukan every week ini bukan system day. Ini bukan GP day. Ini adalah kickstart. Kickstart 3 bulan baru sekali saja kita buat. So kalau you miss bermakna you kena tunggu 3 bulan So bila you nak tunggu 3 bulan bermakna you lebih jauh dari target kamu because kenapa? Because kita sudah apa? Kita sudah jemput 12 orang millionaire untuk share kepada anda semua. Okay. So sifu sekarang sifu nak share itu link. Okay. Jangan kata tak tahu. Ada yang cakap I dengar kickstart tapi tak tahu mana nak daftar. Okay. Tak ada alasan. Okay. So link sifu sudah share dekat grup. So you klik saja, cepat daftar. Cepat daftar. Last 30 seat saja. Kalau semua sini tak daftar lagi pun tak jadi daftar. Kalau semua sini nak daftar pun ada yang sangkut lah nanti. Okay. So pastikan semua daftar dengan segera. So sekarang sekarang pun tak perlu tunggu Teppanyaki habis. Sekarang pun you kena tekan untuk daftar. Okay. Jangan nanti tak jadi pula. Okay. So di sini sifu nak share. Sifu nak share benda yang sifu sangat bersyukur. Sangat bersyukur. Apa yang sifu bersyukur? So sifu sentiasa kata kita buat business forever kita buat business forever bukan buat untuk kita sendiri saja. Okay. Yang biasanya lah sifu kata biasanya FBO mereka buat forever adalah untuk 3 generasi. 3 generasi. Okay. So generasi yang pertama adalah kalau ibu bapa kita masih ada. If your parents still alive. Kalau ibu bapa kami masih ada. So you nak apa tahu? You nak balas jasa. You nak tunjuk anak dia cemerlang. Nak tunjuk kepada ibu bapa kita hasil dia. Hasil didikan mereka. So hari ini anak ibu bapa kita sangat berjaya dalam forever. You kalau boleh tunjuk, jangan lambat sangat. Macam sifu join Forever Living first day sifu join, ada seorang speaker naik pentas tau. Dia cakap apa? Dia bagi satu ayat satu ayat yang sangat penting tau. Yang ini betul-betul ketuk kepala kita tau. Dia kata apa? Dia kata you boleh pilih untuk berjaya selepas 20 tahun, 30 tahun. Tapi mak ibu bapa you boleh tunggu dah begitu lama. So ini sangat ini ayat sangat penting tau. Dia ketuk, memang ketuk sangat kuat.
So macam Sifu dulu sangat ego tau. Sifu sangat ego. Lepas Sifu keluar dari sekolah, Sifu kerja dekat bank lah. Kerja dekat bank. Dan masa itu Sifu ada satu impian lah. Sifu ada satu impian. Satu hari nanti Sifu boleh jadi apa tau? Sifu boleh jadi satu CEO di public listed company. Ini impian Sifu tau. I nak kerja, naik pangkat, mungkin lepas 30 tahun, lepas 40 tahun, Sifu jadi CEO bagi satu public listed company. Okay. So itu adalah apa yang Sifu nak, impian Sifu tau. Impian Sifu. Tapi bila kita dengar ayat ini nak jadi CEO satu public listed company mungkin mungkin kita kena tunggu 20 years 30 years 20 tahun 30 tahun pun tak semesti boleh jadi tau. So Sifu nak tanya semua di sini, you rasa nak jadi CEO satu public listed company senang ke susah? Siapa rasa senang, you tulis 1. Siapa rasa susah, tulis 2. You rasa senang ke susah? Nak jadi CEO satu public listed company tau. Senang ke susah? Senang you letak 1. You rasa, oi boleh. Saya pun boleh. Sifu, bukan Sifu saja, saya pun boleh. You tulis 1. Kalau you rasa sangat susah, you tulis 2. Okay? You orang kena faham tau. You kena faham tau. Benda ini tak ada satu memang ini ini semua orang okay. Sihatlah. So kalau you tulis 1 you mungkin you ego lah, ego macam Sifu lah. Tapi bila you fikir balik lah, nak jadi CEO satu public listed company sekurang-kurangnya 20-30 years. For sure lah. Okay? Yang penting adalah mak, ibu, bapa kita boleh tunggu begitu lama. Boleh tak? Mungkin mereka tak sempat tunggu. Betul tak? Macam Mak Sifu. Mak Sifu dia masa Sifu buat bisnes inilah. Dia sudah dalam 60 tahun. 60 years. 60 years old. 60 tahun umur dia lah 60 tahun. So kalau nak tunggu 20-30 years mungkin dia nak 80-90 tahun tau. Kalau Sifu jadilah, kalau Sifu jadi CEO. Kalau tak jadi, kita kena buat lagi tau. Kena mungkin parents kita tak sempat tengok. Tak sempat tengok. So itu satu ayat yang ketuk kepala Sifu tau. So Sifu masa itu Sifu tukar. Sifu cakap kalau nak berjaya, kenapa mau tunggu 20-30 tahun? Kalau boleh berjaya, kita boleh buat bisnes yang leverage macam forever. Betul tak? 5 tahun sudah boleh berjaya. 5 tahun sudah boleh jadi jutawan. So kalau 5 tahun ibu bapa kita dia apa tau? Dia sempat tengok. Ni siapa? Okay? So kalau macam itu dia sempat tengok tau. Dia sempat tengok. Macam semua tahu Mak Sifu baru pass away. Months ago lah, sebulan lebih lah. So you tahu tak? Mak saya pass away dia sangat bangga. Dia sangat bangga dan dia sangat peace. Sangat peaceful. Dia tak perlu risau lagi apa jadi dengan anak saya nanti. Macam mana anak saya nak dapat kehidupan yang senang. Dia tak perlu fikir, tak perlu risau benda ini lagi tau. Kenapa? Dia sangat peaceful. Dia sangat tentang even dia tak perlu tak perlu cakap apa-apa tau. Dia sangat peaceful, dia pass away. Okay? Kenapa? Kenapa? Because Sifu awal lagi. Sifu dalam I think 10 tahun yang lepas more than 10 years ago okay, Sifu sudah capai impian. Sudah capai impian dan ibu bapa Sifu sempat mereka tengok. So ini adalah satu hasrat kita tau. Hasrat kita sebagai seorang anak nak tunjuk kepada ibu bapa kita, nak balas jasa mereka, mendidik kita sampai dewasa, sampai kita keluar kerja, sampai kita capai kejayaan. So sebenarnya mak saya adalah motivator saya tau. Motivator. Memang motivator yang sangat besar. Sangat besar. Okay? So kenapa?
Because setiap kali ya, bila Sifu balik rumah, I mean dari KL lah, balik ke Kuantan lah. Masa itu Sifu buat dekat KL lah, first few years lah. First 7 tahun. Sifu tak ada duduk Kuantan lah. Sifu buat forever di Kuala Lumpur. So setiap kali Sifu balik ke Kuantan you tahu tak, Sifu ada tekanan pressure. Oh, sangat pressure. Kenapa? Because I balik saja rumah, mak mesti tanya satu soalan. Ini guarantee tanya punya tau. Guarantee tanya punya. Dia tanya apa? Dia tanya saya, bila bonus you akan mengatasi upline kamu. Dia every time dia tanya tau. Dia tanya, dia tahu anak dia sangat rajin. Dia tahu anak dia sangat rajin buat forever. Tapi dia nampak masa itu CBM check Sifu kurang daripada upline. Less than my upline. So dia setiap kali dia balik dia tanya. Setiap kali I nak balik rumah saya sangat tension tau. Sifu sangat tension sangat pressure. Sangat pressure tau. So itu pun jadi satu motivasi tau. Itu sudah jadi satu motivasi bagi Sifu tau. So setiap kali Sifu jumpa mak, Sifu ada dapat satu maklumat yang baru every year. Maklumat yang baru, I mesti kena tunjuk kepada mak Sifu boleh lebih berjaya daripada upline. Sebenarnya Sifu ambil dalam 5-6 tahun sajalah. Sifu sudah income bonus bulanan Sifu sudah mengatasi upline. Tapi bonus CBM belum lagi. Itu bonus bulanan mak tak nampak tau. Mak tak nampak bonus bulanan. Tapi mak hanya nampak CBM check. CBM check. Dia tanya, apa pasal you CBM check you kurang daripada upline. I tengok you rajin lagi, you buat kerja lebih lagi. So itulah yang apa tau? Itulah yang push factor Sifu tau. Sifu tahu kalau Sifu nak menang CBM check, nak menang upline, Sifu mesti kena capai CBM level 2. Itu saja jalan. Dia tak ada jalan yang lain. Tak boleh, Sifu tak boleh dapat level 1, Sifu mau menang upline. Tak boleh. Kenapa? Because Sifu downline dia. Kalau Sifu buat CC banyak pun, itu CC, itu bonus CC pun akan dikira sebagai CC upline. Itu sebab kalau Sifu hanya duduk dekat CBM level 1, Sifu tidak akan mengatasi upline Sifu. So, yang motivate Sifu nak capai CBM level 2 siapa? Siapa? Jawab dalam chat room. Siapa yang motivate Sifu mesti wajib kena dapat CBM level 2? Siapa? Adakah upline Sifu? Adakah upline Sifu? Tak ada. Mak Sifu yang jadi apa tau? Yang jadi motivator. Setiap kali, setiap tahun I balik, Sifu ada tekanan, Sifu ada target, Sifu mesti nak capai CBM level 2. Dan Sifu guna dalam 10 tahun level 1 dan tahun yang ke-11 CBM Sifu capai CBM level 2. Dan mak Sifu sangat happy. Akhirnya dia cakap anak dia dapat capai maklumat ini. You nampak tak? Dan Sifu capai ini I think more than 10 years. Lebih daripada 10 tahun. Mak Sifu boleh nampak because mak Sifu pass away at the age of 80 tahun. 80 years old. So dia nampak dia tahun dia umur 70. Dia sudah dapat nampak kejayaan Sifu dah sampai 10 tahun. Jadi dia sangat bangga dan dia apa tahu, dia sangat peace. Sangat peace. Dia tak perlu risau lagi. Dia tahu satu hari kalau meninggal pun, dia tak perlu risau anak dia hidup macam mana, susah, adakah susahkah, senangkah, tak perlu risau lagi. Okay? So itu adalah Sifu kata, kita buat for a living, salah satu kita punya hasrat, kita mesti kena memenuhi. Bukan memenuhi kita sendiri, tapi kita memenuhi hasrat ibu bapa kita. Okay? Ini first generation. Okay? Second generation yang Sifu nak kata adalah kita sendiri. Kalau anda semua dekat sini, ada siapa lagi yang you rasa
You belum lagi sangat selesa. Ada tak? Tulis me dalam chat room. You belum lagi sangat selesa. Setiap bulan you dapat wang pun, you macam susah nak belanja. You mau fikir dulu. Fikir 3 kali, 5 kali baru you berani nak belanja. Ada tak? Tulis me dalam chat room. Siapa di sini you tak selesa? Okay? You tulis me dalam chat room. Okay? Kalau anda yang tulis me dekat sini, kalau anda tak selesa lagi, bermakna you buat for a living, you kena buat untuk anda. Betul tak? You tak boleh cakap, I mau relax, I mau selesa, I mau family day, I mau ini day, itu day, semua day. Betul tak? I mau sambut semua day lah. Holiday, Malaysia banyak. Betul tak? Hari Raya, tahun baru Cina, Tepang Wali, banyak. Tepang Wali, semua ada. Semua pun you ada kaitan dengan you. Christmas pun you ada hal dengan you. Tengok, semua day pun you celebrate. Sebenarnya you tak layak lagi untuk celebrate ini semua day, you tahu tak? Kalau anda tulis me bermakna you tak selesa lagi nak belanja wang you mana ada layak. You kena buat betul-betul forever. Faham tak? Betul. Yang buat me punya ada siapa lagi? You ada hutang lagi. Bukan saja tak selesa nak belanja. You ada hutang lagi ada. Tulis yes dalam chat room. Siapa ada hutang lagi yang kena bayar? Tulis yes dalam chat room. Ada tak? So you fikir balik tau. You fikir balik. Ini pun Sifu hari ini Sifu nak keluar ini ayat-ayat lah yang betul-betul nak ketuk you orang semua tau. You jangan bagi tahu Sifu I sangat selesa, I mau relax. Tak apa, ada masa lagi. Betul tak? Itulah sikap yang buat kita 9 bulan kita tak ada apa achievement. Tinggal last 3 months pun kita kata sudah jauh lah. Sudah jauh kita punya target lah. Tak apa, kita bermula next year. You tahu, setiap tahun pun next year. Sampai akhir, anda susah. Anda punya hasrat kehidupan you pun you tak boleh jaga. Lagi pun you nak memenuhi lagi. You punya hasrat ibu bapa. Macam mana? Fikir. So that's why apa yang Sifu nak kata dekat sini, kita kena bersungguh-sungguh tau. You buat business forever living, you tak layak nak bagi tahu Sifu, I tak senang masuk teppanyaki. Sifu Sabtu ini I tak boleh join, kickstart. Because ada kenduri. Because ada family day. Because ini siapa? Ini cousin saya birthday. Ini cousin saya ada kenduri. Sorry. Okay, you tanya Sifu rasa you tak layak lah. You tak layak. You kena buat betul-betul sampai you sudah jadi. Macam Sifu nak kenduri, every day boleh kenduri sekarang. Kenapa? Because Sifu sudah buat apa yang patut. Bukan buat apa yang Sifu suka. Pada 20 years ago. We do what we need to do. Not we like to do. Bukan apa yang kita suka buat. Kita buat apa yang kita patut buat. Itu sebab hari ini kita boleh buat apa yang semua yang kita suka buat hari ini. Semua kita, you cakap saja, you mau main apa? You mau pergi mana melancong, cakap saja. Sifu ikut you pergi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tak ada hal. Kenapa? Because Sifu sudah buat apa yang Sifu patut buat 20 years ago. No family day. No kenduri. No entertainment. Nothing. Tak ada. Okay? Sifu 3 tahun. Semua Sifu tolak. Say no. Say no to entertainment. Say no to all these day celebration. Say no. Belajar vitamin N. Ingat tak? Siapa ada attend teppanyaki, Sifu ajar vitamin N. Tulis N dalam chat room. Ada? Siapa ada attend teppanyaki, Sifu ajar vitamin N. So you kena belajar say no. No. Kenapa? Because you mau buat berjaya dalam forever. Faham tak? You kena belajar say no. Betul. Kena bertahan. Bertahan apa? Banyak lagi lah kena bertahan. Tahan itu apa? Nafsu. Untuk makan itu apa? Marshmallow. Cepat habis you punya wang. Jangan. Simpan dulu. Okay? Simpan dulu. Bertahan dulu. Okay? 3 tahun.
Sifu bukan panggil bertahan 30 tahun. 3 tahun saja. So lepas 3 tahun you sudah berjaya, okay. You boleh buat apa yang you mau. Faham tak? You boleh buat anything. You boleh ada masa buat ini. So you tengok orang sudah jauh ketinggalan. Tengok kawan-kawan kita sudah jauh. Because mereka pilih untuk entertainment. Mereka pergi apa? Mereka tak tahu say no. Mereka tak tahu say no. Itu sebab kita berjaya, dia tak berjaya. Okay? Faham tak? Itu nombor 2. So ada siapa di sini kalau ia ada anak? Ia ada anak yang masih kecil. Itu yang mencabar. Itu yang mencabar. Anak you masih kecil. Nanti lepas 5 tahun, 10 tahun nak masuk universiti. Faham tak? Unless you punya anak sangat pandai lah, sangat pandai, boleh dapat apa, boleh dapat skor full A, boleh dapat apa, dapat beasiswa. Dapat beasiswa tak perlu bayar. Tak perlu bayar penuh. Ada orang pergi pinjam, buat pinjaman PT-PTN. Betul tak? PT-PTN you kena bayar juga. Betul tak? Itu hutang juga. Betul tak? You pergi belajar. You bayangkan, you kena buat bisnes ini untuk generasi yang bawah you. You punya anak. Anak you nak masuk universiti, takkan you bagi tahu dia, oh sorry ibu bapa dah ada wang. You pun tak dapat beasiswa, tak payah belajar lah. Keluar pergi buat kerja. Tengok. Nanti anak you sudah dewasa, satu hari nanti dia akan menyalahkan kamu. Dia cakap apa? Dia cakap dengan anak dia, kenapa dia tak pendidikan tinggi? Kenapa? Because nenek datuk tak ada wang. Dia cakap saya punya you punya datuk nenek tak ada wang nak bayar. Bayar bapa pergi sekolah. Itu sebab bapa hanya belajar sampai form 3 saja. You nak dengar cerita ini? You nak dengar cerita ini you punya anak cerita kepada cucu kamu. Cakap pasal you tak cukup rajin. Itu sebab anak kamu tak dapat pergi sekolah. Mau ke tak mau? You fikir. So hari ni you bukan tanggungjawab you bukan I buat relax saja. I buat untuk diri saja. No. 3 generasi. Generasi keempat itu mungkin bukan you punya tanggungjawab lah. Itu anak punya tanggungjawab. Tapi you punya tanggungjawab at least 3 generasi. Ibu bapa you kalau masih ada, you kena laju, berjaya. Tak boleh tunggu. Tunggu mereka pass away. Lepas tu baru you, berjaya. You nak tunjuk apa? Well, mereka sudah tak sempat tengok. Mereka ada something yang tak peace. Tak peace. Betul tak? Masih risau. Itu otak masih risau anak-anak mereka pass away. Tak mau. Faham tak? So you may tanggungjawab besar ke tak besar? Sangat besar. 3 generation. Anak 5 tahun, 10 tahun nak masuk universiti. Adakah kamu sudah sedia wang? Siapa di sini? You sudah sedia wang universiti untuk anak you. Tulis me dalam chat room. Kalau belum, tulis no. Ada tak? You sudah sedia tak wang untuk anak you masuk universiti? Kalau ada, tulis yes. Kalau belum, tulis no. Fikir. Hari ni Sifu nak kasih you tekanan hari ni. Macam mak Sifu bagi Sifu. Because Sifu tahu itu akan motivate kita untuk berjaya. Faham tak? Itu akan motivate kita untuk berjaya. Kalau kita belum ada lagi, kalau you masih dekat kategori no lagi, okay, ingat Sifu cakap, okay, you tidak layak. Tidak layak untuk enjoy dulu. Untuk buat benda yang you suka dulu. You kena buat benda yang patut dulu. Faham tak? Yang suka kita letak dekat belakang. Faham tak? Bila kita sudah berjaya, kita banyak masa. Kita boleh buat kerja yang kita suka. Okay? So ini adalah apa yang Sifu nak sampaikan hari ini supaya Sifu nak ketuk kepala. Ini ketuk kepala Sifu juga. Pop. Kenapa? Because Sifu tak cakap dengan sangat regular. Ini bukan cakap sekali tau. Cakap sekali, mungkin ada orang sini masuk, sini keluar. Dia lupa. So kita kena ulang cakap. Ingatkan mereka. You ada anak kecil lagi. Ingatkan mereka. You punya ibu bapa sudah tua. You mau tunggu berapa tahun lagi? Kita kena ingatkan. Kasih dia insaf tau. Bagi dia insaf. Bagi dia faham.
sebenarnya keadaan dia kena betul-betul untuk tunaikan hasrat yang ada. Okey, itu sebab Sifu sangat bersyukur Hari ini Sifu sangat bersyukur. Kenapa? Because Sifu sudah tunaikan hasrat ibu bapa. Sifu sangat berjaya, terutamanya Sifu berjaya masa mereka masih ada. Mereka masih ada, Sifu sudah berjaya. Lepas tu Sifu pun sudah tunaikan tanggungjawab sebagai ibu bapa. Anak Sifu semua sudah masuk universiti. Sifu punya anak bukan kecil lagi, sudah semua masuk U, sudah graduate. Faham tak? Sudah graduate. Dia nak pilih, dia nak masuk U apa, Sifu boleh, Sifu sanggup bayar. Dia nak pergi overseas, Sifu sanggup bayar. Dia suka. Up to mereka. Kita tak ada say no punya. You mau berapa Sifu ada. Because Sifu sudah sediakan, Sifu sudah berjaya untuk sediakan apa yang mereka ada. Macam contoh anak Sifu dia nak pergi US. Tapi kebetulan masa itu COVID 2020. So dia tak jadi pergi US. So di sana Sifu jimat dalam 1 juta. 1 juta. Itu 1 juta Sifu bagi balik dia. Dia dapat 2 rumah. 2 house. Anak saya ada 2 rumah kutip sewa tau. You faham tak? Itu wang memang sudah sedia. Betul tak? Ambil. Tak ada belanja. Bagi dia cakap, oh lagi best sekarang. I ada lebih 1 juta punya property boleh kutip sewa. Nampak tak? So ini adalah ini adalah kenapa? Because kita berusaha. Kita berusaha pada masa yang betul sampai hari ini. You nampak apa yang Sifu dapat, you orang pun akan dapat juga. Kalau you orang ikut, buat apa yang patut, bukan buat apa yang suka. You buat apa yang suka, nanti 10 tahun, 20 tahun kemudian you masih cakap benda yang sama, you masih no. You masih tulis no. Banyak benda yang you nak settle lagi. Faham tak? Okay? So ini yang penting. Sifu harap siapa di sini you dengar apa Sifu cakap pagi ini, you rasa sekarang you kena berusaha 2 time, 3 time tulis dalam chat room 2x. You kena tambah usaha lagi ada, tulis 2x, 3x. Tulis. Okay, ini bukan tulis untuk Sifu tau. Bukan you jangan untuk oh I nak nak kasih Sifu shock. I tulis, oh Sifu baca, sorry. I tak ada masa nak baca you chat. Okay, I nak you tulis because apa yang tulis you adalah tulis untuk mata kamu sendiri. Itu adalah komitmen anda. Betul tak? You kalau dapat 2x, 3x 1 sen pun Sifu mungkin tak dapat. Faham tak? Siapa yang dapat? Anda yang dapat. Siapa yang dapat? Ibu bapa you yang dapat. Siapa yang dapat? Anak-anak kamu yang dapat. Bukan Sifu yang dapat. Betul tak? Kalau anak you ada dekat sini, ada dekat teppanyaki, dia tengok you tulis 2x, 3x you punya ibu bapa kalau ada dalam teppanyaki, dia tengok you tulis 10x, 2x, 3x siapa yang gembira? Dia yang gembira. Kenapa? Dia nampak anak dia. Dia nampak bapa dia. Betul-betul hari ini nak berusaha. Betul? Nak berusaha. Nak buat forever bersungguh-sungguh. Okay? So ini yang Sifu nak share. Okay? Yang penting ingat. Jangan saja tulis. Ada yang cakap, oh Sifu, I tulis saja. Ibu bapa saya tak ada dalam teppanyaki. Anak saya tak ada teppanyaki. Betul tak? So itu you punya hal bukan hal Sifu lagi. Okay? So kalau anda rasa sangat senang, you suka nak tulis 2x, 5x, 10x, ada yang tulis 100x, 1000x that one is up to you lah, up to you. Tapi ingat, semua yang you buat, Tuhan tahu, Tuhan nampak. So nanti you jangan bagi alasan, cakap oh I tak sempat, I nak sempat nak tunaikan hasrat ibu bapa saya, I tak sempat nak bagi anak saya pergi sekolah yang paling best. Okay, you kena jawab sendiri. Okay, bukan orang lain, you yang kena jawab sendiri. Okay, so inilah sharing Sifu pagi ini. Harap boleh motivate you orang
Kalau ibu bapa you tak macam ibu Sifu motivate sangat kuat tak apa. Hari ini Sifu jadi peranan ini. Sifu take over. Ini Sifu hari ini kasih you sakit betul-betul kuat-kuat you sakit. 3 generation. Pastikan you kena bersungguh-sungguh. Jangan lagi dekat sana, duduk sana, tenggelam sana, tak mau bangkit, okey? Itu bukan kita. Itu bukan kita. Kita kena bangkit demi 3 generation. Okey? So seterusnya okey, Sifu nak jemput. Afika untuk buat sharing. Afika? Hello. Hai. Hello, Sifu. Hai. Hai. Hai semua, Assalamualaikum. So, Afika nak beritahu, so saya Afika Muhaimin. So, yang mana belum kenal lagi, so Fika kenalkan diri. So, boleh add Fika punya Facebook, Afika Muhaimin. Okay. So, Fika daripada Kota Baru, Kelantan. So, hai semua. So, siapa daripada Kota Baru, tekan 3. Okay, Alhamdulillah. Fika punya upline adalah Eagle Manager Sharon Shah. Alhamdulillah, Fika di bawah rangkaian Evelyn Tan lah, MDM Evelyn Tan. Alhamdulillah, sangat-sangat bersyukur. So 3 kesyukuran Fika pada hari ini, Sifu. Okay, Alhamdulillah, hari Khamis hari tu Fika ada pergi immigration kan, LSD apa yang Sifu buat pasport tu kan. So Fika pergi dengan suami. Alhamdulillah, Fika sangat-sangat bersyukur sebab Fika pergi dengan suami. Sebab Fika rasa apabila kita buat forever, kita nak pergi travel, kita nak pergi dengan pasangan kita. Sebab kita rasa happy, kita nak pergi honeymoon free je. So biasa kita pergi honeymoon dekat-dekat Malaysia kan. Tapi sekarang kalau boleh kita nak, bukan kalau boleh lah, mesti kena pergilah luar negara, overseas, bersama tim BOI 9333. Alhamdulillah, Fika punya semangat nak berjuang dalam forever sangat-sangat kental lah, sangat semangat. Macam mana Sifu orang kata terus dalam forever 27 tahun, tak pernah lompat mana-mana company. So dia punya income pun banyak, memang banyak gila. So Ika aspire Sifu. So orang kata sangat-sangat humble, sangat-sangat luar biasa. So memang Fika rasa bersyukur lah dalam tim BOI 933. Okay. So yang kedua, Fika rasa bersyukur juga Sifu. Hari Sabtu itu Fika ada buka booth. Majlis akikah ada Fika beritahu itu kan, hari Rabu Fika nak buka booth kan. So Alhamdulillah Fika buka booth daripada pukul 1 sampai pukul 5. So memang berjalan dengan lancar lah sebab pagi tu sebenarnya stok belum sampai sebab Fika ada order stok untuk Fika punya downline tapi stok tak sampai lagi. Tapi Fika follow up macam mana ni sampai ke hari ni. Sempat lah, Alhamdulillah Allah pemudahkan urusan Fika. Sangat-sangat bersyukur sebab kalau benda tu tak berjalan lancar so dia takkan jadi jugalah majlis tu. Tapi Alhamdulillah berjalan lancar. Fika pergi dengan downline Fika, partner Fika. So Fika sama-sama mesti happen lah. Mesti happen. Maksudnya kita buat sehabis baik. Bukan kita hanya pergi makan, tak tahu apa-apa, tak perlu cerita apa-apa pasal forever. No. So Fika pergi sharing pasal forever living dekat orang kampung. Orang kampung yang orang kata ada yang tahu, ada yang tak tahu. Ada yang lama dah nak cari tapi tak tahu kat mana. So Fika lah pergi tolong. Alhamdulillah, sangat-sangat bersyukur. Okay, so Fika boleh bantu dalam Fika lah. Ada yang nak masuk VIP, ada yang beli runcit. Alhamdulillah, memang orang kampung market besar betul. Duit banyak. Sebab orang kampung dia tak tahu nak beli apa. Daripada dia beli benda-benda yang tak berfaedah, baiklah beli produk forever. Maksudnya kalau dia makan produk banyak-banyak, dia sihat. Jadi dia pun boleh pergi ibadah, boleh pergi masjid. Lagi senang. Maksudnya banyak pahala dapat. Maksudnya semayang pun khusyuk lah. Alhamdulillah dengan izin Allah. Okay. So yang ketiga last kali, Fika rasa bersyukur juga Sifu. Fika rasa happy duduk dalam forever sebab kita ada rasa lifestyle. Sebab apa? Kita tak ada kerja dengan orang. So Fika hanya untuk fokus pada orang sahaja yang betul-betul nak sihat, yang betul-betul nak cantik, lepas tu nak kaya, lepas tu nak bebas masa. So Fika tak perlu kerja dengan orang, tak perlu pergi 8 pagi 5 petang, 8 pagi 5 petang, tak perlu. Sebab kita forever business owner. So Fika ada masa untuk jogging pagi-pagi. So Fika rasa bersyukur juga yang tu.
So alhamdulillah, so Fika rasa bangga dengan diri Fika dan juga Fika rasa bangga duduk dalam tim Sharon Shah dan juga Fika rasa bangga dapat downline yang mudah diurus. Apa yang Fika cakap dia dengar. Walaupun Fika lebih muda daripada dia orang, tapi dia orang boleh respect Fika sebagai upline lah, sebagai leader dia. So sama-sama kita berjaya dalam Forever, fokus dengan apa yang kita nak dalam Forever dan juga pasti berjaya. Apa yang Sifu bagi tahu tu, kita kena tahu apa yang kita nak dalam Forever sebab kita punya big why lebih besar daripada cabaran, daripada masalah, daripada kata benda-benda yang tak sepatutnya kita fikir. Kita fikir hanya untuk kejayaan kita sahaja. 3 tahun akan datang, 5 tahun akan datang. So apa yang kita nak, kita perlu berusaha daripada sekarang. Jangan main-main lagi. So see you on the top. Doakan Fika berjaya dalam Forever. Bulan ni capai 100 cc. Okay, doakan Fika untuk capai untuk bulan ni. Sebab bulan depan Fika nak naik manager. Doakan Fika tapi bukan nak manager je. Tapi Fika nak Eagle Manager. F2D level 3 seperti MDN Kak Wani. Masya Allah, 1 tahun 3 kali dapat F2D. Masya Allah, level 1, 2, 3. Masya Allah, habis dia ambil. Hebat, luar biasa MDN Kak Wani. So itu saja Sifu. Thank you semua. Bye. See you on the top. Bye. Okay, thank you. Wah. So kita ucap tahniah kepada Afika. Sudah naik manager. Bila manager dia ada dia hanya satu permulaan tau. Dia bukan satu destination. Bukan kata kita sudah jadi manager, kita sudah settle, kita punya target. No, manager hanya satu permulaan. Permulaan untuk Eagle Manager, permulaan untuk CBM, dan juga permulaan untuk F2D. You sudah mula layak, kita cakap layak untuk kerja F2D, okay? So kita sama-sama doa bagi Afika. Boleh capai 100cc ini bulan dan seterusnya 150cc bulan akan datang. Okay, so thank you. So so seterusnya kita jemput Tio. Hai, selamat pagi semua. Selamat pagi Sifu. Okay, pertama sekali, bersyukur hari ini masih dapat bersama-sama dengan semua FPO sini, di Teppanyaki. Baik, untuk minggu yang 2-3 minggu yang lepas memang banyak tugaan. banyak masalah, tetapi itu tidak menjadi satu halangan untuk kita terus berjalan ke depan. Seperti kata Sifu, kita ada Forever sini kita buat bukan untuk diri kita sendiri saja, tetapi untuk ibu bapa kita, untuk anak-anak kita. Yang itu sangat-sangat penting. Baik, di sini saya nak kongsikan satu perkara. Yang kedua tu memang sangat gembira kerana ada berita-berita yang boleh kata gembira. Kenapa? Kerana bila kita buat Forever, terutamanya dalam social media, sebab 2 minggu lepas saya ada seorang kawan, yang memang dia tinggal di luar negara, dia berada di Middle East, sometimes berada di Europe, tiba-tiba dia message saya melalui Facebook messaging, sebab saya ada buat banyak banyak testimonial, sharing dekat Facebook. Dia hantar message kepada saya, kata dia nak jadi Atli Forever sebab isteri dia nak beli produk Forever. Di mana di Finland. Dia sekarang berada di Finland. Tetapi dia kata dia tak nak join orang lain-lain. Dia kata boleh tak saya register under your name, under your group, untuk dia dapatkan produk Forever di Finland. So cepat-cepat saya menghubungi upline saya, tengok apakah prosedur yang kita boleh buat supaya dia jadi downline kepada saya untuk dia dapatkan produk di Finland. So saya sudah berikan maklumat kepada dia dan sebab dia berada di Finland, dan dia kata dia akan cuba dulu menjadi seorang PC, lepas guna produk kita, dia tengok macam mana, kalau ada kesampai itu dia akan menjadi VIP, dan ini satu-satunya hasil daripada barang-barang kita buat di online. Untuk yang offline, bersyukur juga untuk yang offline. Kalau anda masih ingat, saya pernah jumpa seorang water polo coach yang memang dia tak meninggal dunia selepas seminggu dia balik ke tempat dia di Middle East.
Masa itu sepatutnya hari yang kedua kita berjumpa dengan isteri dia. Okey, tetapi kata dia isteri dia hari itu tak senang. Okey, kita tak dapat jumpa. Tetapi semalam isteri dia juga WhatsApp saya sebab dia dapatkan kontak saya daripada husband dia, daripada suami dia. Okey. Dia sekarang tidak berada di Middle East. Okey, dia sekarang berada dengan anak, okey, anak kepada suaminya, okey, di France. Okey. Sebab kawan saya ni pernah cerita anak perempuan dia di France, dia membuka salon di France dan salon dia memang fully book. Kenapa? Dia kata kalau orang France sendiri, mereka tak akan ada servis seperti cuci rambut, facial macam ni. Okay? Dia kata kerja-kerja ini orang dekat France dia tak buat. Okay? Hanya orang dari tempat lain datang untuk membuka salon, dia akan buat kerja seperti ini. So, isteri dia kontak I, tanya I, dia kata, okay, maaf hari tu kita tak dapat berjumpa. Tapi hari ini dia kata dia berada dengan anak perempuan suami dia di France, di mana dia tengah mencari produk-produk facial. Okay, produk-produk facial. Okay, so okay, cepat-cepat saya reply dia kata boleh, kita memang ada produk facial, okay, untuk kecantikan, okay, dan mungkin kita sebab dia berada di France, kita berada di Malaysia, mungkin kita boleh adakan satu Zoom session, okay, supaya kita boleh memberikan keterangan kepada dia, okay, dan tengok apakah keperluan mereka, okay, di France sana, okay. So ini merupakan satu-satu kita kata kita letakkan jernih, okay, sekarang kita nampak dah, okay, menampak dah, okay, pokok-pokok jernih ni mula membesar, okay. Saya bersyukur, okay, untuk dua kes ni, okay, saya dapat menolong mereka, okay, bukan sahaja dari segi keperluan mereka, tetapi juga daripada segi pendapatan mereka, okay, yang berada di luar negara ini. Okay, baik, itu saja perkongsian saya ni. Pas balik kepada Sifu. Thank you. Okay, thank you. So ucap tahniah. Okay, kita doa boleh dapat fighter di Finland. Negara yang belum ada BOI. Okay. So thank you Tio punya sharing. So seterusnya, okay, kita nak jemput Isma Liana. Isma Liana ada? Ada Sifu. Okay. Pagi. Thank you Sifu bagi peluang untuk Isma share pagi ni. So, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okay, the first. Kesyukuran, Isma bersyukur hari ni Isma dapat masuk Tempayaki sihat. Alhamdulillah dengan forever masih mau kata apa, standing di sini dan insyaAllah akan setia di forever, yakin dan setia. Okay, Isma nak share yang okay, sebelum tu apa yang Sifu cerita tadi memang betul-betul bagi Isma satu tamparan lah, sebab memang Isma ada anak kecil, Isma ada parents lagi yang dah tua kan, dan memang diorang macam Sifu kata, kita tak tahu berapa banyak masa lagi yang diorang ada untuk tengok Isma berjaya. Then satu lagi, okay, semalam di Senawang, Isma dengan MDM Lela dan senior manager Laila dengan Mak manager Jamalia, kita buat satu event lah, program. Kita tiru sikit kita tiru sikit macam Elo Healing Day, Elo Experience Day. Kita tiru konsep tu. So kita ada buat program di Senawang semalam, dan syukur alhamdulillah, walaupun kalau ikutkan kehadiran half lah, macam half daripada yang bagi nama, hanya half je yang turn up, tapi total semalam
yang kita berjaya untuk closekan ada 6 VIP dan juga 3 daily nutrition pack. So Isma rasa macam very, orang kata happy, walaupun macam banyak Isma untuk beberapa hari terakhir tu Isma punya anak kena HMMD, macam banyak benda yang kita tak ada, kita kelang kabut sikit kan, tak settle. Tapi Alhamdulillah syukur semalam semuanya dipermudahkan. So seronok. Mungkin lepas ni Isma fikir sebelum ni kita join Elo Experience Day dengan grup Jackie bawah rangkaian tu kan, Sifu Jackie, Kak Yus dengan Fiona. So diorang banyak buat di Lembah Klang kan. So Ismail kata tak apa kalau MDM semua belum nak datang Seremban, kita buat dulu di Seremban. Kita tunjuk dulu yang kita boleh kita boleh ni kan, kita boleh kumpul crowd dulu. So for things to change, I must change first. So ini adalah kali pertama yang actually event ni memang Isma yang bersungguh-sungguh nak adakan, sebab nak try cabar diri untuk do something lebih daripada yang biasa buat. So semalam pun Isma jadi MC untuk the event, Kak Lela jadi speaker, Kak Laila Niza pun jadi speaker. So syukur sangat, everything went well. Memang lebih daripada Isma punya expectation lah sebenarnya. Walaupun kehadiran tidak, orang kata bukan 40 orang, half je yang turn up, tapi the closing is good. Kita rasa happy sangat. So kita plan untuk buat, so bila first event ni kita nampak ada kejayaan, kita macam rasa nak buat lagi every month di Seremban ataupun Negeri Sembilan area. So nanti mana tahu kan Isma pun boleh jadi speaker juga. Kita boleh buat event yang lebih baik, lebih ramai crowd, lebih banyak closing. So insyaAllah, thank you so much Kak Lela Nizwani, Laila Senior Manager Laila Niza, Mak dan semua yang terlibat. Untuk tim Elo Experience Day, bolehlah consider untuk datang ke Negeri Sembilan. Okay, so itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Thank you Sifu for the opportunity. Doakan grup Titanium bawah rangkaian Kak Lela Nizwani terus meletup-letup, sebab kita tumpang each other punya energy. Kita leverage on each other. The more the merrier. Lagi ramai kita punya member yang sama-sama bekerja sama untuk event ataupun program yang macam ni, saya rasa in future kita punya closing akan lebih hebat lagi. So lebih excitement kan, the energy is there. Itu saja. Thank you Sifu, doakan semua berjaya and see you on top. Bye-bye. Okay, thank you. Ya. So Sifu rasa last few weeks berapa minggu yang lepas, so Sifu ada bincang dengan Kak Lela. So memang dia kata ini tahun rock the boat. Bawa Kak Lela ada 4 ada dalam 4 eager manager akan layak. So tak sangka nampak tak. So ini satu AED adalah satu event yang kita kata sangat membawa result. So kita boleh nampak banyak VIP demi VIP dilahirkan melalui ini AED. Okay, so betul apa yang Isma cakap. Kita AED yang formula yang sama, kita mesti kena copy and paste di lebih banyak tempat lagi, because Malaysia ada banyak tempat lagi yang kita kata underdeveloped. Belum betul-betul develop saja, bukan saja kampung dekat Kelantan, tapi ini Seremban pula pun ada banyak lagi tempat yang orang belum tahu lagi forever. Dan di sana pun Sifu percaya ada ramai yang dulu mungkin mereka pernah guna produk, so lepas tu mereka mungkin berhenti. Mereka orang yang jual kepada mereka mungkin tak niaga lagi.
So ini semua adalah peluang kita. Peluang kita banyak yang orang yang nak reborn tau. Reborn pada zaman sekarang, okay? So kita sama-sama doakan tim Titanium. Ini Titanium team terus kembang, terus maju lagi, okay? So seterusnya, okay, kita jemput Kok Sun. Hai semua, selamat pagi semua. Selamat pagi Sifu. Okay, so hari ini sangat bersyukur, okay, dan juga nak terima kasih kepada Sifu sebab awal pagi ni, okay, Sifu punya sharing memang teringatkanlah Kok Sun sebab I ingatkan balik, impas kembali, impas kembali. Okay, sebenarnya I kenal Sifu sudah 3 tahun, lebih kurang 3 tahun baru I join Forever. Kenapanya? Sebabnya apa? Okay, sebab dalam 3 tahun tu, okay, kenapa I datang balik kepada Forever? Sebab I pernah tengok income Sifu. Dan selepas I tengok income Sifu, okay, dan I pun dapat tengok ramai orang punya income dekat KL sebab I sebelum ni I sebagai satu I kerja dalam property lah. Okay, so property orang nak beli rumah boleh dapat tengok income kan, banyak kan. So I sudah tengok banyak orang punya income. Okay, I terdapati bahawanya rupa-rupanya pilihan itu sangat penting untuk kita tau. Pilihan itu adalah lebih penting kepada usaha kita. Dan pada satu malam I ingat masa tu tadi Sifu cakap emak dia sebagai motivator dia kan. Okay, I ingat balik I punya emak juga masa tu. Okay, masa tu I tak tahu kenapa I terfikir emak I dekat KL. I cakap I tengok balik emak I pun sudah 60 lebih tahun. Okay, so I masih bekerja dekat KL dengan gaji 3,000 saja. Dan I fikir balik, I teringat balik tau, I punya ayah. Sebab I punya ayah meninggal dunia masa umur I 15 tahun masa tu. Okay, so masa tu I masih kecil. So I masih belum lagi matang. So I pun tak ada peluang untuk balas jasa ayah saya. So apabila I sudah besar, sudah dewasa, pun I sudah tak ada peluang lagi untuk balas jasa kepada I punya ayah. So apa yang I boleh buat sebab I punya ibu masih lagi ada. Masih lagi ada. So memang bersyukur juga masih ada lagi peluang untuk saya untuk buat changes. I boleh, kalau I nak balas jasa kepada ibu, masih ada lagi peluang. Ini I punya second chance lah. Okay. So tak ada nangis. Okay. So I pun fikir. So kalau I nak balas jasa, macam mana I nak balas kepada jasa ibu I? Okay, so I fikir banyak benda I kena buat tau. Banyak benda yang I ingin nak buat tapi tidak boleh dapat buat sebab apa? Sebab memang wang tak cukup sebab banyak benda kita nak buat pun kita kena ada wang. Selain daripada wang, kita kena ada masa juga. Okay, I punya bateri sudah mau kong. Sorry. Okay. So I tutup kamera lah. Save. Oh no, bateri sudah mau habis. Okay. So okay, I simple lah. Okay. Yang penting tu kita kena gunakan masa sekarang sebab masa bukan banyak lagi. So kita kena ambil peluang ni sebab kita sudah berada dekat Forever, satu platform yang memang sudah betul. Okay, so platform Forever adalah bawa banyak benda kepada I. So I sudah on the way balas jasa kepada ibu I. So I sudah buat ada banyak benda, tapi banyak benda lagi I boleh buat. So I terima kasih kepada Sifu sebab hari ni okay, I nak usaha lagi sebab apa? Sebab banyak benda lagi I nak buat dalam Forever. I nak banyak sebelum terlambat. Okay, so I kena buat the best. Okay, thank you I punya sharing sampai sini sebab I punya bateri sudah mau habis. I kena pergi charge dah. Cari I punya itu charger. Okay, thank you semua. Okay, thank you. Okay. So tak apa nanti kita boleh dengar lagi panjang lagi Kok Sun boleh share lagi, okay.
So ini tak cukup bateri pula, okay. So seterusnya, okay, kita nak jemput Nosilawati. Nosilawati ada? Ada. Okay. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, selamat pagi. Okey, sebelum tu Kak Ti nak kenalkan diri. Mungkin korang ada yang tak kenal lagi. Okey, Kak Ti Rusilawati binti Kasing daripada Gunung Bacok, Kelantan. Siapa orang Kelantan kat sini? Kalau di Kelantan tu tarik dua. Tarik dua deh. Okey. Kak Ti ni upline Kak Ti adalah Kak Ni Azlini Sulaiman, susu galur daripada MDM Hamizah Hamdan. Okey, Kak Ti nak share 3 kesyukuran. Okey, yang pertama, alhamdulillah Kak Ti syukur sangat-sangat sebab hari ni bangun pagi boleh tengok lagi muka anak-anak, muka suami dan muka keramat hidup Kak Ti iaitu bapa Kak Ti lah. Alhamdulillah syukur sangat dan dah masih lagi boleh berbakti untuk mereka semua. Okey. Dan yang kedua, Kak Ti nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada Sifu di atas ketukan pagi ni. Wish, memang dahsyat betul kata Sifu. Macam Kak Ti sendiri, Kak Ti ada 5 orang anak yang masih kecil-kecil lagi. Yang sulung baru tingkatan 3, memang betul lah. Jadi kita kata dalam masa 3 tahun ni memang Kak Ti kena buat forever ni kau-kau untuk pastikan diorang semua akan dapat melanjutkan pelajaran mengikut impian diorang. Nak pergi mana? Kan? Macam anak Sifu sendiri nak pergi USA. Dah dapat 1 juta jimat pula tu dah boleh ada property 2 buah pula. Kan? Yang tu kita kena patut contohi apa yang Sifu bagi tahu dan pastikan satu lagi perlu kita ingat jangan kita buat benda yang kita suka buat. Tapi kita kena buat apa yang perlu kita buat. Yang tu kena pegang kuat-kuat macam yang Sifu kata tadi. Saya memang Kak Ti memang setuju sangat-sangat lah. Okey, kesyukuran Kak Ti yang kedua Sifu. Okey. Alhamdulillah Kak Ti syukur sangat-sangat berada dekat tim AUC, founder kita MDM Hamizah Hamdan. Kak Ti nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas ilmu yang dicurahkan. Sebab apa Sifu? Sifu bayangkan Kak Ti selepas comeback, kalau siapa ingat Kak Ti pernah share dekat Tempayaki ujung bulan lepas, Kak Ti baru comeback selepas 5-6 bulan, Kak Ti tersasar ke tempat lain. Lepas comeback balik dekat Forever, alhamdulillah. Income pertama Kak Ti selepas comeback, alhamdulillah dengan 2 VIP Kak Ti dapat RM1,060. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat Sifu. Dan yang bestnya Sifu, RM1,060 tu Kak Ti hanya buat online 100% kat rumah Sifu. Kalau sebelum ni Kak Ti buat multi level 10 tahun Sifu bayangkan setiap kali nak keluar rumah RM10 lah. Kita kata bajet paling rendah untuk isi minyak RM10 satu hari. Bayangkan kalau 30 hari dah 300. Kalau lah kata kita punya income 1,000. Kan? Maknanya bersih kita hanya dapat 700 saja. Tapi dekat Forever dan dekat tim AUC, macam Kak Ti sendiri, alhamdulillah, kita ada ilmu online memang 100% untung bersih kita dapat. Tak perlu kata nak isi minyak kan, tak perlu kata nak belanja postpaid makan kan. Tu kelebihan kalau kita ada ilmu online marketing. Kesyukuran Kak Ti yang ketiga, alhamdulillah seminggu lepas Allah bagi hiburan sikit kat Kak Ti. Pertama, Allah bagi hiburan, nombor WhatsApp Kak Ti kena ban Sifu. Kan mungkin dia ingatkan robot lah kot kan. Mungkin dia ingatkan bukan manusia yang hantar mesej kan sampai kena ban. Alhamdulillah, mungkin kita bersangka baik pada Allah, mungkin kata Allah nak bagi yang lebih baik. Yang kedua, handphone pula rosak Sifu. Bayangkan kalau online, kalau tak ada handphone memang tak boleh nak buat online lah kan. Tapi alhamdulillah yang WhatsApp kena ban tu memang tak dapat balik lah nombor tu. Tapi handphone alhamdulillah. Dengan hiburan-hiburan tersebut, alhamdulillah Kak Ti boleh close 3 orang VIP Sifu. Dengan online juga Sifu bulan ni. Jadi Kak Ti nak minta doa ke orang semua. Kak Ti target untuk bulan ni Kak Ti nak siapkan 10 VIP. Kan untuk hanya duduk kat rumah je. Jadi Kak Ti nak ajak korang semua sekali dan Kak Ti nak share satu tips
satu tips untuk siapa-siapa yang untuk muslimin lah kan, untuk orang Islam, siapa yang ada hajat, korang boleh cuba lakukan amalan ni. Macam Kak Ti pun baru je start dan ilmu ni Kak Ni yang share. Jadi Kak Ti terus grab dan Kak Ti paksa diri untuk buat. Amalan dia adalah cuba paksa diri buat solat 40 rakaat. Kan, insya-Allah kalau korang betul-betul buat dan paksa diri istiqamah, insya-Allah Allah akan permudahkan. Apa je yang kita nak kan, apa je yang kita hajat kan. Jadi korang cuba istiqamah lakukan, insya-Allah kejayaan pasti akan menanti kita. Sifu, rasanya itu sahaja. Dan sebelum tu Kak Ti nak ingatkan satu lagi, jangan lupa kickstart kita hari Sabtu ni. Siapa yang belum daftar kena daftar cepat-cepat sebab rugi sangat. Macam Kak Ti dah tinggal banyak bulan kan. Jadi Kak Ti jadikan kickstart ni momentum untuk Kak Ti siapkan Kak Ti punya AM. Dan semoga kita semua maju jaya dekat Forever. Dan Forever adalah pilihan muktamad saya. Saya pegang yang di Sifu kan. Terima kasih Sifu. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Thank you. Wah. Hebat lah. So boleh belajar di Forever Living. You nampak tak? Ada orang buat AED, dia buat offline, dia boleh dapat VIP. Ada orang guna handphone, guna laptop saja, duduk rumah online pun boleh dapat VIP. So dia tak kira you guna apa cara saja. Asalkan boleh dapat VIP, itu cara yang betul. Kita tak ada satu argument. Cakap patut buat offline ke atau buat online. Tapi bagi Sifu, boleh dapat VIP, itulah cara yang betul. Tak kira offline ke online, okay? So thank you sharing from Rosilawati, dan kita sama-sama doakan terus maju lagi terus berkembang network dia. Okay, so seterusnya kita tambah masa sikit bagi peluang Leha. Leha ada? Ada Sifu. Okay. Ada, okey. Okey, selamat pagi semua. Assalamualaikum kepada yang beragama Islam. Nama saya Zuleha binti bin Mustafa. Saya berasal daripada Alor Gajah, Melaka. Baru join Forever baru 3 bulan. Okey, di sini saya ada sharing sikit lah pasal anak saya. Anak saya baru join Forever 1 Ogos. Anak saya accident 8 Ogos. 11 Ogos, 11 hari bulan Ogos. Anak saya teruklah accident dia. Patah tulang tengkuk, tulang rusuk, tulang belakang, tulang hidung, patahlah mata dia koyak sebab accident motor dengan motor. Memang doktor kata risiko dia boleh buta. Lepas tu dia akan masuk ICU, memang tak sedar diri, tapi masa tu dia sedar. Lepas tu daripada dalam ward lagi saya call WhatsApp dengan upline lah. Upline saya Mas Amiza Syafi di bawah tim RSG MDM Rawani. Saya call, saya tanya apa yang boleh bagi kepada anak saya kan. Jadi dia kata bagi aloe vera, bagi omega 3. Jadi saya teruskan bagi aloe vera dengan omega 3 tu. Alhamdulillah dalam otak dia pun, dalam kepala dia pun ada darah beku lah 0.3 cm. Jadi selama 6 hari je duduk dalam ward. Lepas tu dah boleh discharge, dah balik. Jadi hari ni belum sampai 2 bulan lagi. Anak saya dah sembuh lah, boleh dikatakan sembuh. Cuma nak tunggu buat CT scan je dekat Hospital Melaka untuk nak tengok balik tulang dia tu dah bercantum ke belum. Tapi dia memang sepenuhnya sembuh. Dia dah boleh berjalan, dah boleh bangun, dah boleh makan, minum semua macam biasa. Tu Alhamdulillah lah, sangat-sangat. Hanya guna aloe vera gel dengan omega 3 je. Kesyukuran saya yang kedua, saya adalah pengidap penyakit asma sejak daripada kecil lagi. Lepas tu sekarang ni bila amalkan aloe vera gel dengan omega 3, alhamdulillah asma saya dah semakin kurang, dah dikurang sikit lah, dah tak pakai inhaler lagi. Baru 2 bulan lah amalkan produk Forever.
Dan yang ketiga, saya pun dah boleh solat macam biasa, dah boleh solat berdiri. Agak dalam setahun jugalah saya solat atas kerusi. Sakit lutut dan sakit tumit. Sekarang ni Alhamdulillah, saya pun dah boleh solat berdiri balik, dah boleh solat macam biasa balik. Itu je lah Sifu, perkongsian saya, sharing saya pagi ni. Terima kasih banyak-banyak Sifu. Terima kasih semua. Okay, thank you. Okay, so thank you Leha punya sharing. So okay, tak apa kita tambah masa lah hari ni last kali. Kita bagi peluang juga bagi Idawin, okay? Yes, Idawin. Menutup teppanyaki. Okay. Wait. You have to unmute tak dengar. Okay. Dengar. Boleh. Okay. Okay, Sifu, selamat pagi. Assalamualaikum untuk semua dekat Tampayaki ni. Semoga diberi kesihatan bertambah baiklah Okay. Alhamdulillah. Terima kasih Sifu bagi peluang lagi untuk saya last minute. Terima kasih banyak. Okay, kesyukuran saya pagi ni. Alhamdulillah lah dalam masa hari Jumaat hari tu yang minggu lepas kan. Okay, Jumaat saya dapat bantu downline lah untuk buat demo. Pergi ke rumah kakak dia lah sebab dia kata adik-beradik dia memang ramai sakit. Jadi saya pun cabar diri untuk buat demo. Sebab ini dah lama kan. Upline saya Siti Rafidah yang jadi ratu demo tu memang cabar saya juga. Dia cakap Ida boleh. Dia cakap mesti boleh. InsyaAllah saya buat juga. Saya tanpa kita nak menyampaikan tu kita tak teragak-agak dah sebab kita dah mengguna produk kan. Jadi kita dah tahu dah cakap produk ni okey ke tak okey ke sebab kita dah rasa. Jadi saya buat demo dengan keluar lampu-lampu tu memang terperanjat lah. Dia cakap gitu. Biar betul ada lampu dekat aloe vera ni. Cakap ini saka warna kuning memang berlampu. Saya cakap gitulah kan. Lepas tu cakap wow memang magic lah kan. Aloe vera ni patutlah. Dia cakap akak bertambah cantik. Dia cakap gitu kan. Ya Alhamdulillah saya pun dah mengguna produk ni. Tu saya berani bercakap. Sebab kalau kita tak guna, kita tak terhenti nak cakap. Sebab kita tak tahu. Kan orang tanya masam ke produk tu? Tak tahulah. Kita cakap kan sebab kita tak makan. Kalau kita makan mesti kita cakap ya memang saya rasa mula-mula masam jadi toksis dalam badan saya banyak. Saya punya kulit-kulit pun kusam. Saya cakap sekarang nampak tak kusam kat kulit tu. Lepas tu dia cakap akak umur berapa? Cuba tekanlah umur berapa. Akak mesti dalam 30-an. Saya cakap tak. Umur anak saya pun dah 23 yang sulung. Wah dia cakap gitu. Ya ke kak? Ya anak saya ada 7 orang. 7 orang. Dia betul kak akak 7 orang punya anak? Iyalah saya cakap. Alhamdulillah lah saya cakap gitu kan. Nak tambah pun boleh lagi tapi dah berumur. Kan nanti kita dah tua-tua besok anak masih ada lagi kat cucu kan. Padahal anak. Tapi tak apalah rezeki. Allah yang bagi. Dia tentukan kita buat je yang terbaik. Alhamdulillah. Itu rezeki saya bantu upline pada hari Jumaat. Hari Sabtu. Suami saya punya keluarga ada buat kenduri kahwin. Produk memang tak lepas kat dalam kereta. Memang saya selit dalam kereta. Sampai-sampai kat sana salam dengan keluarga apa semua. Terus tanya, pakcik dia tanya, Ida ada bawa stok tak produk? Ada kat dalam kereta. Saya nak buat stok. Sebab dia memang pengamal produk forever. Sebelum saya jumpa, dia dah dulu jumpa. Jadi saya kan selalu buat sharing. Saya selalu masuk dalam status Facebook. Jadi dia tengoklah gerak-geri saya kat mana-mana. Dia tak call saya pun. Jumpa kat kampungnya mesti tanya produk. Jadi saya tak boleh tak bawa produk. Apa je saya masukkan dalam kereta. Kan? Orang nak ke tak nak ke tu rezeki kat mana-mana. Kita pun mengguna kan. Jadi mana boleh produk tu tinggal. Itu wajib bagi diri kita sendiri. Kita tak payah fikir orang lain untuk diri kita sendiri. Tu kesyukuran saya kedua. Yang ketiga, semalam hari Ahad ada buat program kat sekolah agama untuk ambil keputusan anak-anak murid sekolah kan. Saya memang selalu bertapak kat situ ni masuk yang keempat.
saya bertapak kat Suara Agama. Alhamdulillah semalam sambutan memang saya pun tak tahu nak cakap apa. Tapi Allah tu dah atur, kita layan je. Kan? Tak kisahlah. Lepas tu sampai saya pun tak cukup tangan nak buat sesuatu tu, tak apa, kita reda. Lepas tu, Kak, saya nanti jumpa. Nanti saya telefon Kak, saya pergi rumah Kak. Tak kisah sebab dah taman sama, saya tak ada hal. Okey, kita jumpa lagi. InsyaAllah saya cakap gitu. Boleh. Semua ambil. Kita bagilah, player kena bagi. Jangan tak bagi sebab nombor telefon kita ada kat situ. Penting. Itu yang penting. Kita tak sempat nak cakap dengan dia, tak apa. Kita bagi dia player, dia akan tengok, dia akan baca, dia akan call kita. Dah banyak juga yang dah nak jumpa ni, tapi kita buat je lah kan yang terbaik untuk dia. InsyaAllah. Itulah kesyukuran saya minggu lepas dari hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Hari ni hari Senin, saya terpaksa sharing kebaikan itu semua. Untuk semualah kan. Untuk diri saya sendiri. Okey. InsyaAllah doakan saya untuk pecahkan tembok untuk terus capai 100 cc bersama tim. InsyaAllah saya pun doakan untuk semua yang dalam tempiak ini jadi jutawan yang beriman. Amin. Terima kasih Sifu. Itu yang dapat saya sampaikan. Okay, thank you. Wow. Okay, so kita thank you Ini closing untuk teppanyaki pada pagi ini. Okay, so ingatlah Sifu nak remind. Ini rush reminder kita masih ada 266 orang dalam ini teppanyaki. So inilah link. Ini adalah peluang terakhir bagi you orang daftar. Because tak sampai 30 seat saja yang tinggal. So nanti kalau sudah lebih mungkin kita akan open lah. Ini belum tentu lagi. Tapi kalau boleh you nak confirm you seat, cepat daftar. Cepat daftar. Ini last 30 seat. Okay. Bagi tahu downline Kalau downline tak masuk teppanyaki, okay, anda ada tanggungjawab hantar bagi semua downline supaya cepat daftar juga. Okay. So dan Sifu harap semua yang masuk dapat motivasi. Yang penting sudah ketuk kepala motivasi kita mesti kena bersungguh-sungguh. Kena finish strong, kena buat bersungguh-sungguh. Okay. So Sifu doa semua yang masuk tahun ini, bulan ini, tahun ini akan capai target kita. Target kita tak semesti untuk tahun ini, tapi juga adalah foundation untuk tahun depan. Okay. So mesti kena buat bersungguh-sungguh. Peluang hanya untuk orang yang bersedia. Kalau you tak bersedia, peluang datang pun you tak dapat ambil. Okay, so kita kena buat persediaan bersungguh-sungguh dari hari ini juga. Okay, so last kita sama-sama nyanyikan lagu slogan kita untuk tamatkan teppanyaki pagi ini. So are you ready semua? Yes, no limit. Go, go, go. Limit. Oh. Kita menang, kita juara. Kita menang, kita juara. Ole, ole, ole. Kita menang, kita lah juara. Ole, 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 ole. Kita menang, kita lah juara. Yes, no limit, go, 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 millionaire. Yes, no limit, go, 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 millionaire. Yes, no limit, go, 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 millionaire. Bye-bye. Okay.